Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 23 Mei bersama saya Fidaus Ashidris. 70% sekolah-sekolah di kawasan Seratok di Sarawak dikategorikan sebagai sekolah daif dan hampir kesemuanya adalah sekolah rendah. Ahli Parlimen Seratok merangkap Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Dato' Ali Biju berpendapat sekolah yang berkaitan perlu dibina semula kerana membaiki atau membaik pulih struktur bangunan yang telah usang bukan jalan penyelesaian terbaik. Dato' Ali berharap Kementerian Pendidikan dapat bertindak dengan cepat mengambil langkah drastik selain menyalur lebih banyak dana dalam menyelesaikan isu sekolah daif di Sarawak. Menurut beliau, bangunan sekolah yang daif dengan persekitaran yang tidak kondusif memberi impak kurang baik pada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berkaitan. Tidak memadai untuk kita memberi peruntukan yang sedikit sana sini untuk repair ataupun membaiki keadaan yang daif tersebut. Dia perlukan pembinaan semula ataupun sebagian besarnya perlu kita robah dan bina balik. Inilah yang saya rasa satu yang amat mendesak di kawasan P205 Seratok. Mengakui penularan COVID-19 dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini banyak menjejaskan pelaksanaan projek bina semula sekolah daif. Dato' Ali berharap fasa peralihan ke endemik akan mempercepatkan usaha kementerian untuk menangani isu tersebut. Ketika ini terdapat beberapa projek bina semula sekolah daif di Seratok iaitu Sekolah Kebangsaan SK Abang Leman di Kabong dan SK Haji Junid. Manakala 3 lagi sekolah rendah yang akan dibina semula adalah SK Orang Kaya Temenggong Tanduk, SK Babang dan SK Ulu Kabo. Selain isu sekolah daif, Dato' Ali turut meminta kerajaan segera menyelesai masalah telekomunikasi dan capaian internet di kawasan Seratok kerana ia juga memberi kesan atau mewujudkan jurang pencapaian pendidikan murid di bandar dan luar bandar. Walaupun telah banyak menara telekomunikasi dibina, namun kebanyakannya belum dilengkapi penyedia rangkaian perkhidmatan. Dato' Ali ditemui RTM pada Ramah Tamah Aidilfitri warga pendidikan daerah Seratok. Keseluruhannya terdapat 53 sekolah rendah dan 6 buah sekolah menengah di daerah Seratok dengan bilangan murid serta pelajarnya kira-kira 19,000 orang. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 perlu difahami oleh semua rakyat khususnya dalam kalangan badan-badan bukan kerajaan NGO Dayak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kefahaman berkaitan strategi dan pelaksanaan PCDS membolehkan komuniti Dayak mengambil bahagian atau terlibat sama dalam pelan pembangunan yang relevan dengan kehendak dan keperluan mereka. Jelas Dato' Amar Douglas, jika komuniti tidak faham dan mengetahui apa-apa mengenai PCDS, mereka tentu sekali tidak dapat menyertainya. Ini akan menyebabkan komuniti akan ketinggalan dan pastinya satu kerugian besar buat masyarakat. Menurut Dato' Amar Douglas, PCDS adalah untuk rakyat Sarawak tanpa mengira latar belakang agama serta kaum. Oleh itu, komuniti Dayak harus memberikan komitmen dan minat terhadap PCDS dengan menggambling segala sumber dan kepakaran kerana hakikatnya ramai yang berkelayakan. PCDS bertujuan membangun Sarawak sebagai sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030 dengan kehidupan rakyatnya lebih terjamin dan makmur serta kemudahan pendidikan bertaraf tinggi. Dato' Amar Douglas berucap pada majlis makan malam sambutan Gawai Dayak peringkat bahagian Betong pada Sabtu lalu. Ikatan Graduan Melayu Sarawak IGMS diseru merebut peluang yang telah diusahakan oleh Kerajaan Sarawak khususnya ke arah aspirasi Sarawak Maju tahun 2030. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu di bawah pelan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, banyak strategi dan pelbagai bidang digariskan bagi membina semula pembangunan ekonomi, sosial dan kelestarian alam sekitar.
Jelas Dato' Amar Awang Tengah, pada zaman sekarang graduan tidak lagi mengharapkan pekerjaan bergaji namun berupaya mewujudkan peluang pekerjaan kepada graduan lain bagi membaiki taraf ekonomi dan sosial. Tambah beliau, IGMS telah menyaksikan ramai graduan Melayu Sarawak yang berketerampilan melalui program anjuran IGMS sejak penubuhannya tahun 1996. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancang Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh pada Majlis Ramah Mesra Lan Berjarah Raya IGMS di Kuching. Pada majlis itu, Datuk Len Talif mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM20,000 untuk penganjuran aktiviti IGMS. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak optimis peralihan ke fasa endemik memberi peluang kepada jabatan itu untuk mengadakan lebih banyak operasi pendaftaran dokumen pengenalan diri ke luar bandar. Ia melalui program pelaksanaan turun padang yang dikenali sebagai program Mekar Komuniti atau Menyemai Kasih Rakyat. Pegawai Pendaftaran JPN Sarawak Zakaria Idris memberitahu sejak peralihan ke fasa endemik April lepas, program Mekar Komuniti telah diadakan di 2 lokasi iaitu di Song dan Sibu Jaya di bahagian Sibu. Pekan Lubuk Antu pula merupakan lokasi ketiga diadakan selama 2 hari yang berakhir semalam. Jelasnya sehingga penghujung tahun ini, JPN Sarawak menyasar untuk mengadakan 20 program serupa di lokasi-lokasi berbeza seluruh negeri. Semenjak tahun 2019, program outreach kita ni telah dijenamakan semula lah kepada program Mekar, iaitu Menyemai Kasih Rakyat. Tujuan utama program Mekar ni diwujudkan untuk memberi perkhidmatan lah kepada rakyat, terutama sekali di kawasan pedalaman lah. Kita akan datang kepada mereka sebab mereka amat susah lah untuk hadir ke pejabat JPN sebab perhubungan yang susah dan jauh. So kita datang kepada penduduk dan memberi perkhidmatan di kawasan mereka sendiri. Sementara itu, Ahli Parlimen Lubuk Antu juga Muyang semasa hadir pada program tersebut tidak menafikan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan 2 tahun lepas menyebabkan berlaku kelewatan dalam pendaftaran dokumen pengenalan diri dalam kalangan penduduk daerah Lubuk Antu. Untuk kesedaran ibu bapa yang khususnya yang tinggal di luar bandar perlu sedar kepentingan pengenalan diri itu amat penting kepada setiap kita, sebab bukan untuk kita, kalau untuk anak-anak kita dari segi persekolahan, dari segi perjalanan, dari segi kita berjalan ke mana tempat kita perlukan pengenalan diri. Beliau bagaimanapun berpuas hati dengan sambutan menggalakkan daripada permohonan yang menggambarkan penduduk mempunyai kesedaran tinggi tentang pentingnya memiliki dokumen pengenalan diri. Juga berharap program serupa dapat diadakan semula di daerah Lubuk Antu selepas ini. Bazar Majlis Amanah Rakyat MARA Serikir bakal menjadi salah satu tarikan baru bagi pengunjung di Serikir. Menurut Pegawai MARA Daerah Serikir Muhammad Ikhwan Cik Abdul Azizi, selain memberi keselesaan kepada peniaga serta pelanggan, bazar berkonsepkan moden itu turut juga menyediakan persekitaran yang lebih bersih. Muhammad Ikhwan menjelaskan sebanyak 19 gerai jualan terdapat di bazar yang terletak di Jalan Nana Serikai. Agar kita dapat menyediakan satu tempat di mana kondusif kepada peniaga-peniaga yang mampu juga menjadi orang kata tarikanlah kepada pengunjung di sekitar Serikir dan di luar Serikir, agar orang kata dapat menjadi membantu dari segi ekonomi peniaga-peniaga di sekitar Serikir lah. Ujarnya buah nanas yang merupakan ikon di Serikir turut diperkenalkan dalam setiap juadah yang ditawarkan kepada pengunjung. Peniaga yang ditemui turut menyambut baik usaha yang dilaksanakan oleh pihak MARA selain berpeluang menjana pendapatan di tempat baharu itu. Ini merupakan salah satu tarikan dan untuk ekonomi penduduk Serikir dan peniaga-peniaga baru. Bazar ini merupakan satu mutu tanda terbaru Serikir untuk tarikan orang ramai. Pelbagai jenis servis yang telah disediakan. Contohnya adalah kedai gunting rambut,
percetakan, fotografi, minimat dan ada juga craft tangan jualan craft tangan di kawasan atas. Bazar tersebut telah memulakan operasinya pada Jumaat lalu. Operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua kanak-kanak yang dibaham buaya di Kampung Nyabu, Telaga Air Kuching iaitu Muhammad Adami Mokhtar 7 tahun masih gagal menemui sebarang penemuan. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Henry Ardiman Shah, setakat pukul 6 petang semalam, operasi yang diperluas ke 5 km persegi itu hanya menemukan sejumlah lubuk buaya namun tiada penampakan mayat. Melihat dari sudut itu, pihaknya percaya buaya yang membaham adik Adami itu masih lagi belum ditemui walaupun beberapa penampakan buaya sebesar sebuah kenderaan sedan di kawasan operasi. Operasi yang melibatkan seramai 26 orang anggota termasuk polis dan Angkatan Pertahanan Awam itu diteruskan hari ini meliputi kawasan yang belum diterokai. Dalam pada itu, Op SAR sebarang bingkuk 55 tahun di Kampung Kangkal, Sempadi Lundu yang juga hilang di baham buaya dan memasuki hari keempat semalam dihentikan serta-merta. Ini berikutan tiada sebarang perkembangan positif selepas 4 hari operasi. Bagaimanapun pihaknya akan mengaktifkan semula operasi pencarian sekiranya mendapat petunjuk baru. Dalam minggu ini sahaja, 2 insiden melibatkan konflik antara buaya dan manusia berlaku di kawasan Kuching dan Lundu yang sehingga kini masih belum menemui badan mangsa. Sementara itu, populasi buaya yang semakin berkembang tanpa kawalan memberi ancaman kepada penduduk di pesisir sungai sekitar Telaga Air. Bagi nelayan kawasan itu, Narawi Sepawi, serangan buaya ke atas adik Muhammad Adami Mokhtar 7 tahun pada Sabtu lalu seharusnya membuka mata pihak berkuasa tempatan untuk bertindak mengurangkan populasi reptilia terbabit. Patut diburu benda je sebabnya udah makan manusia kerana perlu benda yang memang ditembak. Pemerhatiannya sejak lebih 10 tahun lalu mendapati tidak kurang 100 ekor buaya membiak dan membesar di sungai itu. Malah beliau yang ditemui pemberita semalam semasa menyertai Op SAR Adik Adam percaya buaya yang membaham mangsa berkemungkinan menyamai sebuah kenderaan sedan. Op SAR hari kedua semalam melibatkan pelbagai aset bot milik bomba, Agensi Pertahanan Awam Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan penduduk kampung dengan radius kawasan carian 5 km dari lokasi kejadian. Sabtu lalu kira-kira pukul 8.30 malam, mangsa hilang tanpa jejak selepas disambar buaya ketika mengambil air di tebing sungai bersama kakak dan nenek mangsa. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Isnin 23 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di beritartm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.